السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita tengok hadis kita. Kitab Riyadhus Shalihin, kita berhenti pada hadis yang keempat. Masih lagi dalam bab niat. Baik, kita tengok hadis yang keempat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhuma, moga Allah meridai kedua-duanya, yakni Jabir dengan ayah dia. Jabir masuk Islam dan ayah dia juga masuk Islam, Abdullah. Jadi sebut radhiyallahu anhuma, moga Allah merahmati Jabir dan Allah merahmati ayahnya. Ada sebahagian sahabat ayah dia tak masuk Islam, macam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Abu Talib tak masuk Islam, sebab tu kita sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, moga Allah merahmatinya. Ayah dia tak termasuk. Sayyidina Umar, ayah dia tak masuk Islam juga, sebab tu kita sebut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, moga Allah merahmati ayahnya. Kalau tuan-tuan ingat, Jabir bin Abdullah ni ayah dia syahid di medan Uhud, mati syahid lah di medan Uhud. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, setelah 40 hari, setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan apa? Sebab bila dikebumikan di medan Uhud tu, depa kebumi dalam satu liang ramai-ramai. Jadi Jabir bin Abdullah ni dia rasa macam kesian ke ayah dia ramai-ramai. Dia nak gali satu kubur khas untuk ayah dia. Jadi setelah 6 bulan tu dia gali balik kubur. Jabir ni gali balik kubur ayah dia Abdullah di medan Uhud. Dia nak buat kubur elok sikit lah, satu untuk ayah dia. Masa dia gali kubur tu, dia tengok jenazah sahabat ni semua masih lagi dalam keadaan elok lagi. Jadi bila dikeluarkan jenazah ayah dia, darah masih mengalir dan berbau wangi. Kemudian dia ambil jenazah ayah dia, dikuburkan satu je, tapi masih lagi di medan Uhud. Dan tuan-tuan pun ingat dalam tahun 1990-an kan, yang berlaku banjir di medan Uhud tu, jadi banjir hujan. Bila hujan lebat, dia menghakis kubur-kubur sahabat, dan kubur sahabat Nabi ni semua terkeluar jenazah dia sebab hujan yang lebat. Semua jenazah sahabat Nabi yang syahid ni, 70 orang sahabat Nabi yang syahid di medan Uhud, semua jenazah dia masih lagi elok semua, walaupun dah 1000 tahun lebih, masih lagi elok. Sebahagiannya masih lagi mengalir darah. Dan dia perkenal 2 orang sahabat dia. Yang lain mana kita nak kenal, kita tak pernah tengok dia. Jadi untunglah yang mana mengangkat jenazah tu. Yang dia perkenal 2 orang. Pertama Anas bin An-Nadhr, sebab jari dia yang terpotong. Yang kedua adalah Hamzah, pak saudara Nabi. Hamzah macam mana boleh kenal? Sebab Hamzah badan dia tinggi, besar. Hamzah sahabat Nabi yang paling tinggi dan besar badan 2 orang. Hamzah dengan Umar radhiyallahu anhuma, tinggi depa lebih 2 meter. Sebab tu kalau depa duduk atas keldai, bila lepas kaki tu akan kena tanah, seret. tinggi, besar ragam lah. Tu yang dia perkenal Hamzah. Hamzah dia tinggi.
Dan perut Hamzah dia kan dada dia terbelah. Dia ambil jantung dia kan. Masih lagi ada tangan dia di atas, dada dia yang dibelah. Darah masih lagi mengalir. Nak ceritanya tuan-tuan, jenazah tu masih lagi elok. Itu karamah orang mati syahid lah. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana di Palestin sekarang, yang perang tak habis lagi, dah syahid 7,000 lebih dah yang terkorban kerana bom pada Israel. Jadi ada satu tu saya tengok, jenazah ni bila sampai wangi semua. Ada yang depa barrel. Jenazah dia masuk je di bahagian hospital tu, wangi habis semua. Dia syahid dah, darah dia tu wangi. Dia bergantung pada amalan masing-masing lah. Itu ulama sebut orang mati syahid ni jenazah dia rebut ke tak rebut, bergantung pada keikhlasan dan niat dia. Dalam hadis Nabi, jenazah yang tak rebut ni Nabi je. Dalam hadis sebut Nabi memang ada jaminan, yakni apa, bumi tak akan makan jenazah para Nabi. Dia ada hadis Nabi sebut, Inna Allah harramal ardi ajsadal anbiya. Allah haramkan pada bumi makan jasad para Nabi. Kalau jumpa jasad para Nabi macam mana ditanam, macam itulah, dia tak berubah langsung. Adapun selain pada Nabi, bergantung pada keikhlasan dia dan kemuliaan dia di sisi Allah. Lagi dia ikhlas, lagi dia mulia, lagi lamalah jenazah dia dikekalkan. Baik. Jadi ada sama juga dengan Ibnu Salah. Kalau tuan-tuan bisa dengar nama Ibnu Salah. Ibnu Salah ni seorang ulama mazhab Syafi'i, ulama hadis. Jenazah dia pegali setelah 800 tahun dia nak buat jalan. Dia nak buat jalan gali, tengok seperti mana jenazah dia ditanam, macam itulah jenazah dia. Tapi tak semestinya tuan-tuan. Tak sih, bergantung kepada kemuliaan dan keikhlasan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi memang tak aput. Sebab saya pernah jumpa satu masjid. Di masjid ni dipertanam jenazah ulama tanah Melayu lah. Saya tak nak sebut nama sebab tuan-tuan boleh jadi kenal dia. Jadi ceritanya kita tahu jenazah ni, kubur tu kita boleh guna balik. Kubur yang kita tanam mayat kita boleh guna balik. Tuan-tuan kan sini kan tindan kan, boleh je, tak ada masalah. Sebab bumi yang ada ni untuk dimakmurkan oleh orang yang masih hidup. Macam tuan-tuan pergi ke Mekah kan, Ma'ala tu setiap tahun dia berpindah jenazah. Perkuburan Ma'ala di Mekah, pasal orang mai berjuta. Dan tiap-tiap semayang sebenarnya di Mekah ada je yang meninggal. Dia pun akan guna Ma'ala tu. Jadi perkuburan Ma'ala tu depa akan apa? Depa akan setiap tahun sebelum musim haji depa akan buat satu operasi besar-besaran memindahkan jenazah. Tu depa buka, depa pindahkan jenazah di luar. Sebab nanti jenazah yang mai pula, tetamu yang mai pula nak tanam situ. Jadi siapa yang ada ahli keluarga yang ke bumi di Ma'ala Mekah, dia setahun je tuan-tuan di situ. Lepas tu kita tak tahulah depa tanam di mana. Depa tanam di luar Mekah lah. Sebab dalam tu padat. Jadi kalau di tanah orang bahas, kalau di Malaysia ni boleh ke kita gali balik kubur yang sama? Bukan tindan, gali balik nak buh jenazah lain. Di Malaysia ni dia dengan syarat jenazah tu dah reput habis. Di Malaysia ni biasanya dengan tanah kita yang berayak ni, biasanya dalam 40 tahun tu habis lah. 40 tahun tu biasanya reput habis. Dan tak jadi salah pun kita gali balik buh jenazah lain. Gali balik di situ buh jenazah lain. Jadi satu masjid ni adalah satu ulama, dia tulis buku. Dan saya rasa buku tu pun mungkin ada tuan-tuan pun pernah baca buku dia. Ada banyak buku juga dia tulis lah. Jadi masa dia pergali tu, dia tengok jenazah ulama ni hancur habis. Reput habis. Tinggal gigi saja. Saya yang cerita ni imam tu tukang dia gali kubur. Dia kata tinggal gigi saja. Yang lihat memang dah 40 tahun biasanya reput habis. Jadi saya nampak muka dia pun macam pelik lah. Sepatutnya ulama' mestilah jenazah dia tak reput. Dia terfikir macam tu kan. Jawapan dia tak tepat tuan-tuan. Sebenarnya dia karamah ni terpulang kepada Allah. Nak menzahirkan. Bukan kita beramal bukan nak cari karamah. Kadang-kadang Allah zahirkan karamah. Sama dengan mukjizat Nabi. Bukan Nabi yang minta Allah Ta'ala bagi. Dan mukjizat Nabi ni tak sama. Nabi Musa lain kan dengan tongkat dia. Dengan apa? Tangan dia yang bercahaya belah laut. Nabi Muhammad lain, Nabi Isa lain. Mukjizat yang Allah Ta'ala bagi ni sesuai dengan zaman. Macam mana zaman dia, macam itulah mukjizat dia. Kenapa zaman Nabi Isa mukjizat dia boleh berubat orang yang buta,
hidupkan orang yang mati, sopak. Sebab zaman Nabi Isa, manusia sedang berkembang ilmu perubatan. Jadi perubatan ni hebat lagu mana pun, takkan boleh sembuh orang yang buta, takkan boleh hidupkan orang yang mati. Itu mukjizat tu. Zaman Nabi Musa, kenapa mukjizat dia tongkat tu? Tongkat dia kan. Sebab zaman Nabi Musa, zaman tu sihir sangat kuat. Sesuai dengan zaman tu. Zaman Nabi Muhammad, mukjizat Nabi banyak, ada 100 lebih. Tapi yang paling nampak mukjizat Nabi yang paling besar apa? Dan mukjizat yang terbesar lah sepanjang sejarah, tuan-tuan, Al-Quran. Sebab apa? Umat Nabi adalah umat yang paling maju dari segi keilmuan, saintifik dan sebagainya. Jadi Al-Quran, mukjizat keilmuan dia bagi, mukjizat ilmiah. Baik tuan-tuan, tak apa. Itu berkenaan dengan, jadi bukan aib lah tuan-tuan. Maknanya dia kalau gali kubur, jenazah tu dah reput, itu biasa tuan-tuan. Memang jenazah kita, sebab tu kita ditanam. Supaya apa? Jenazah itu dimakan tanah lah. Habis tak aib lah tuan-tuan. Biar di atas kemudian dia mereput, kan satu benda yang tak baik. Kemudian tuan-tuan, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami bersama dengan Nabi dalam satu peperangan. Dia sebut ghazah. Ghazah ni maksudnya Nabi menyertai peperangan tu. Dia sebut ghazwah, satu lagi ma'rakah. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Arab, kalau dia sebut ghazwah maksudnya peperangan juga. Ma'rakah juga peperangan. Tapi ghazwah maksudnya Nabi menyertai. Nabi ada sekali. Kalau ma'rakah, Nabi tak ada. Contohnya macam ma'rakah Mu'tah, peperangan Mu'tah, yang sahabat Nabi 3,000 lawan dengan Rom 300,000. Nabi tak ikut, jadi dia akan tulis ma'rakah Mu'tah, terjemah peperangan lah. Tapi kalau Nabi ada sekali dalam perangan tu, dia akan sebut sebagai ghazwah. Nabi ada bersama peperangan tu. Dan kita bila baca dalam kitab sirah, Nabi menyertai perang 27 peperangan. 27 menurut pandangan Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi, 27 peperangan Nabi menyertai. Dan peperangan yang terakhir yang ni lah, dia tak sebut ni peperangan Tabuk sebenarnya. Peperangan yang dipanggil Jaishul Usrah, tentera yang sangat susah. Ni peperangan ni. Perang Tabuk ni peperangan yang mana Rom, peperangan yang terakhir Nabi ikut, berlaku pada 9 Hijrah, bulan Rejab 9 Hijrah. Nabi meninggal bila? Nabi meninggal 11 Hijrah, 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi meninggal 12 Rabiul Awal, sama. Nabi lahir hari Isnin subuh, Nabi meninggal hari Isnin waktu duha, sama 12 Rabiul Awal tahun 11 kenabian. Ni peperangan yang terakhir, peperangan Tabuk pada bulan Rejab 9 Hijrah. Yang mana peperangan Tabuk ni secara ringkas saya sebut, berlaku ketika mana Nabi SAW mendengar Rom sedang buat persiapan nak menyerang Madinah. Rom kuasa besar dunia masa tu. Rom ni tentu orang Rom lah. Dalam Quran kan ada surah Rom, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Dalam Rom ni bersatu bangsa yang sebenarnya agak signifikan dalam sejarah manusia dan akhir zaman. Sebab ada surah Rom. Dalam Quran tak ada surah orang Melayu tuan-tuan. Orang Melayu tak ada, surah Parsi tak ada, surah Jawa tak ada, surah India tak ada. Tapi bangsa Rom ada. Maksud dia ada satu signal tuan-tuan. Dia siapa bangsa Rom ni? Alif Lam Rom. Rom adalah Arab panggil Bani Asfar, suku kuning. Kuning ni apa? Rambut dia pirang. Orang duk bergaduh, Amerika tu Rom ke bukan? Rusia ke Rom? Amerika ke Rom? Yang betulnya semua Rom ni bah. Yang rambut pirang tu. Orang putih rambut pirang tu, orang putih panggil Bani Asfar. Macam Amerika. Adakah Amerika duduk di situ? Asal Amerika memang duduk di situ ke? Bukan. Amerika tu negara siapa sebenarnya? Red Indian kan. Dia main jajah dan dibunuh 20 juta Red Indian lebih kurang, dijajah. Sama New Zealand. Semua yang duduk tu semua orang putih, kita panggil Mak Saleh. Mak Saleh orang putih, British, Britain, ini semua Rom ni. Suku mereka. Dan kita tengok sekarang ni mereka lah paling dominan. Rusia, Amerika, Eropah. Tu ada surah Rom. Kenapa lagi, apa lagi signifikan ya? Sebab akhir zaman nanti dia akan jadi satu perangan yang besar. Dia disebut dalam hadis Nabi. Sebelum keluarnya Nabi Isa dengan Imam Mahdi, dia akan jadi satu perangan yang besar, Armageddon. Perangan yang terakhir, yang mana nanti Nabi sebut dalam hadis Nabi, kita akan berpakat dengan Rom. Umat Islam kat dunia ni, kita akan bersatu dengan bangsa Rom dan kita akan lawan satu musuh yang sangat kuat. Sangat kuat.
Tak tahu tuan-tuan. Itu yang orang yang mengaji eskatologi. Macam dengar eskatologi, ilmu tentang akhir zaman. Dalam Yahudi ada, dalam Kristian ada, dalam Islam ada. Kalau tuan-tuan yang mengaji ni nampak dia banyak persamaan sebenarnya. Sebab sebenarnya Taurat dengan Injil tu wahyu daripada Allah, cuma berlaku perubahan kan, daripada buat tokok tambah. Ini dalam Quran sebut daripada tokok tambah. Sebab tu kita tak boleh pegang 100% yang ada dalam Injil dan Taurat, sebab dah ada tokok tambah dalam tu. Jadi dalam ilmu eskatologi ni dia akan sebut kita akan berpakat dengan Rom, dan kita akan lawan dengan satu musuh di belakang, musuh yang sangat kuat. Bila kita perang, kita dengan Rom ni terpaksa bergabung. Itu yang orang bincang sampai Rom. Dia baru bincang. Ada yang kata Rusia, umat Islam bergabung dengan Rusia. Ada yang kata Rusia. Ada yang kata tak, umat Islam bergabung dengan Amerika. Yang betulnya umat Islam bergabung dengan Mak Saleh. Yang betulnya itu umum Bani Asfar. Dia akan ada satu musuh yang sangat kuat. Siapa dia? Wallahu alam. Ada yang kata China, ada yang kata China dengan Korea. Wallahu alam, boleh jadi China sekarang ni sangat kuat. China ada nuklear paling banyak sekali. Wallahu alam. Kita akan lawan dengan dia, bergabung dengan Rom, dan musuh tu kalah. Lepas musuh tu kalah, ni dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis Nabi. Jadi bila lepas musuh besar tu kalah yang sangat kuat, tiba-tiba orang Rom angkat salib. Kemudian dia kata apa? Salib telah menang. Salib telah menang. Maka umat Islam pula lawan dengan dia. Maka inilah jadi peperangan Armageddon. Armageddon ni peperangan hari kiamat lah. Jadi peperangan ni sampai tahap dipanggil Malhamah Al-Kubra. Apa itu Malhamah Al-Kubra? Peperangan yang mana orang mati tak sempat tanam. Pasal banyak sangat mati. Orang Islam banyak mati, belah sana banyak mati. Sampai Nabi sebut Malhamah Al-Kubra. Malhamah ni maksudnya tempat jual daging. Maksud dia daging-daging manusia ni tak sempat nak tanam. Dengan mayat hancurnya, yang terkorbannya penuh bumi ni, banyak dengan jenazah yang terkorban. Perang habis-habisan. Dah perang habisan, siapa menang? Orang Islam juga menang. Itu orang duk tunggu tu bila Armageddon tu. Jadi kalau kita yang saksikan, tuan-tuan, memang satu penyaksian yang cukup dahsyat lah. Jadi Nabi perang ni dengan Rom. Dengan Rom. Sebab Rom buat satu perancangan nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di mana? Di Madinah. Maka Nabi buat keputusan, sebelum mereka datang ke Madinah, kita pergi serang mereka dulu. Sebab pertahanan Madinah masa tu tidaklah sekuat macam Rom. Mereka main ramai. Sebab tentera Rom ni 200,000, 300,000. Mereka boleh main, mereka boleh keliling apa? Keliling Madinah tu. Maka Nabi buat keputusan, bagi tahu kat para sahabat Nabi semua, inilah satu peperangan yang mana Nabi maklum pada semua. Nabi maklum. Dan Nabi minta semua sahabat Nabi kerahkan apa? Kekayaan tenaga yang ada. Ketika inilah sahabat Nabi yang paling banyak infak, Sayyidina Osman. 1,000 dinar dia bagi, lebih kurang 1.5 juta duit kita. Dia bagi kudanya, dia bagi untanya, macam-macam persiapan yang Sayyidina Osman bin Affan buat. Jadi tuan-tuan, dah buat apa semua, barulah Nabi dengan para sahabat bergerak ke Tabuk. Tabuk ni dekat dengan Syria, tuan-tuan. Bergerak dalam keadaan apa yang sangat susah. Masa ni musim kemarau, buah tak ada, makanan tak ada, duit pun kurang, makanan kurang. Jadi masa pergi tu dalam keadaan buah baru nak berbuah, buah baru nak keluar hasil. Jadi pergilah tuan-tuan, sampai di Tabuk. Pendek ceritanya, bila sampai Nabi sampai di Tabuk, Rom jadi takut. Rom yang takut, Rom lari. Asalnya Rom dah kumpul dah nak perang. Nabi sampai, dia pun pakat lari habis. Ini menunjukkan tuan-tuan, perjuangan rakyat Palestin tu perjuangan yang syar'i. Jangan kita sebut perjuangan rakyat Palestin tu perjuangan. Kan ada orang sebahagian saya dengar dia kata perjuangan rakyat Palestin tu perjuangan yang tidak syar'i, tidak dibenarkan oleh Islam pasal kekuatan tak sama. Nabi tuan-tuan nak dibanding kekuatan umat Islam waktu perang Mu'tah, 3,000 sahabat Nabi lawan dengan Rom yang 200,000. Sama dengan perang Tabuk ni, Nabi 30,000, Rom ratus ribu. Tapi mesti bela tuan-tuan. Sama juga di Palestin tu. Kadang-kadang saya terkejut ada orang tanya sebab tuan-tuan tahu perang di Palestin ni start bila tuan-tuan? 7 bulan 10. Sampai sekarang tak habis lagi. Sebab Hamas buat serangan mengejut. Hamas buat serangan mengejut. Jadi ada setengah orang dia tanya, ustaz, boleh ke Hamas yang buat serangan mengejut ni? Dia yang serang. Bukan Israel yang serang. Saya pelik bukan sebab dia tak ingat ke
Israel tuan-tuan, sepanjang tahun dia bunuh orang rakyat Palestin. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Berapa ramai yang mati? Seorang mati. Dia akan bunuh sikit. Tuan-tuan boleh tengok peta Palestin. Daripada besar sampai jadi kecil. Ada dua saja. Ada Gaza. Satu lagi apa? West Bank, tebing barat. Ini Gaza, ni tebing barat. Tebing barat dia tidak ada Hamas, tak ada pejuang. Sini Gaza, sini ada pejuang. Dia jadi makin lama makin kecil, makin lama kecil. Sebab Israel dia tak tahu, dia ambil sikit. Dia ambil rumah, dia ambil tanah, lawan dia tembak. Waktu Israel bunuh 5 orang, 6 orang, 10 orang, dunia tak pandang pun. Dunia tak pernah pandang pun. Jadi Hamas ni buat seram mengejut. Pertama tuan-tuan kita kena ingat, itu tanah air dia. Itu bumi dia, itu tanah air dia. Jadi dia ada hak untuk mempertahankan tanah air dia, bebaskan tanah air dia. Gaza tu bukan besar kecil je tuan-tuan. Dia punya panjang pada atas ke bawah 40 km je. Ni Gaza, atas ke bawah 40 km. Daripada tepi ke tepi, tepi ni laut. Laut ke tepi ni 9 km je. Kecil je tuan-tuan. Sini tak sampai Bengang Serai pun. 9 km je halus. Panjang 40 km. Tapi yang duduk dalam tu 2.2 juta. Antara tempat yang paling terpadat di dunia. Pasal apa? Pasal Israel ambil tanah mereka sikit-sikit. Dia ambil sikit-sikit sampai mereka terpaksa berimpit di tempat yang bernama Gaza. Kenapa dia buat serangan mengejut? Sebab saya ada dengar orang kata mereka menyalahkan Hamas. Padahal Israel bunuh setiap tahun, setiap hari. Hampir setiap hari dibunuh anak Palestin. Dunia tak pandang pun. Sebab itu bumi dia. Itu bumi dia. Dia nak bebaskan bumi dia. Hak dia. Dan kenapa dia buat serangan mengejut? Kalau tak serangan mengejut tuan-tuan, lepas tu dia buat serangan pula hari apa? Hari apa 7 tu? Hari Sabtu. Lepas tu buat serangan hari Sabtu. Pasal orang Yahudi hari Sabtu dia cuti. Pasal apa dia cuti? Dia anggap Allah Ta'ala rehat. Itu akidah orang Yahudi. Kan Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi dalam masa berapa hari? 6 hari kan. Ni sebut dalam Quran, fi sittati ayyam, 6 hari. Dalam hadis sebut mula-mula dijadikan langit dan bumi pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat siap 6 hari. Hari Sabtu orang Yahudi kata apa? Hari Sabtu Allah Ta'ala tak larat, penat, tu duduk atas arash rehat. Dia anggap macam tu orang Yahudi. Itu dalam Quran tu, ayat Quran tu. Wa ma massana min lughub, kami tidak terasa penat dan lelah. Allah Ta'ala menempelak orang Yahudi yang menuduh Allah Ta'ala penat, rehat atas arash. Kita pun tak beretika Allah Ta'ala duduk atas arash je tak? Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk Allah. Tidak berhajat. Arash makhluk yang paling besar, dan Allah Ta'ala tak berhajat pada arash. Dan Allah Ta'ala tak bertempat pada arash pun. Jadi tuan-tuan, bila mereka anggap orang Yahudi pada hari Sabtu, dia anggap Allah Ta'ala rehat, mereka pun rehat cuti. Itu yang dibuat serangan mengejut. Sampai dia berjaya menawan 40 km tuan-tuan. Mengejut tu 40 km dapat. Jadi bukanlah satu kesalahan, itu bumi dia. Dia nak bebaskan bumi dia. Dan dia dua tuan-tuan tujuan dia. Dua tujuan Hamas. Saya sebut sikit lah tuan-tuan, sebab ni perang tak habis lagi. Tujuan diserang bukan pasal apa. Yang pertama, Arab Saudi sedang buat apa? Sedang buat perbincangan dengan Israel, normalisasi hubungan. Maksud dia boleh buat hubungan diplomatik dengan Israel. Dia tengah berbincang. Sebelum tu satu negara Arab dah buat dah, UAE, United Emirates Arab Bersatu, Dubai dan sebagainya. Mereka dah iktiraf Israel sebagai sebuah negara. Lah ni Arab Saudi pula. Arab Saudi ni kalau dia buat hubungan rasmi dengan Israel, negara Arab lain semua akan ikut. Sebab Arab Saudi ni abang besar daripada semua negara Arab. UAE walaupun dia kaya, dia negara kecil, orang tak ikut dia. Jadi tu yang Hamas risau. Kalau dia dah buat hubungan, orang dah iktiraf Israel, orang dah lupa dah perjuangan rakyat Palestin. Jadi dia buat serangan mengejut. Itu nombor satu. Dia pun nak berhentikan supaya negara Arab jangan ada hubungan iktiraf kewujudan Israel, ini negara haram. Yang kedua adalah mereka nak dapat 100 tawanan. 100 tawanan perang daripada Israel. Sebab apa? Sebab tawanan ni lah boleh digunakan untuk negotiate, untuk buat apa, perbincangan nak bebaskan tahanan Palestin dalam penjara Israel. Sebab Israel pernah bebaskan 1000 tahanan rakyat Palestin, dengan rakyat apa, Hamas bebaskan, Brigade Al-Qassam bebaskan seorang daripada tahanan Israel.
Tercapai tak tercapai? Mereka dapat tawan tak silap saya lebih 100 ke 300 tentera Israel yang berjaya ditawan. Kemudian dan Arab Saudi pula terus memberhentikan perbincangan. Berhenti terus. Normalisasi dengan Israel. Pasal dia berhenti, kalau dia tak berhenti dia malulah. Seluruh dunia tengok bagaimana kekejaman, kejahatan Israel pada rakyat Palestin. Itu tujuan dia tuan-tuan. Sama dengan perang ni saya sebut. Walaupun jumlah Nabi 30,000 ya tuan-tuan. Pergi bergerak pasal apa? Kita mesti bela tanah air kita. Takkan kita nak duduk saja. Walaupun kekuatan tu tak sebanding dengan penjajah tuan-tuan. Macam dulu kan tok nenek kita kan yang lawan dengan penjajah. Walaupun kekuatan tu tak sebanding. Tapi kita tak anggap tok nenek kita yang lawan penjajah ni tak pandai dan sebagainya. Mereka berjuang. Datuk Bahaman dan sebagainya. Mereka berjuang tanah air. Mak Kilau dan sebagainya. Baik, faqal. Dalam perangan ni maka Nabi bersabda. Inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marat wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kata Nabi SAW, sesungguhnya ni waktu Nabi dalam perjalanan ke peperangan Tabuk. Peperangan yang sangat susah lah tuan-tuan, jauh pergi ke negeri orang. Nabi sebut sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang masirtum masiran, yang kamu tidak melalui satu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan kamu tidak melalui lembah-lembah di bukit-bukit. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama dengan kamu. Habasuhumul marad. Dalam riwayat lain sebut syarakukum fil ajr, mereka bersama dengan kamu mendapat pahala. Mereka tak pergi perang, tapi dapat pahala macam sahabat Nabi. Makna dia tuan-tuan, di Madinah tu ada orang yang tak bersama dengan Nabi, tak berperang dengan Nabi, tak melalui perjalanan yang sangat susah, tapi dia dapat pahala tak kurang macam mana sahabat Nabi lain dapat. Baik, tapi Nabi sebut habasahumul marad, depa tak bukan depa tak nak ikut, tapi disebabkan depa apa? Sakit. Depa ada halangan. Itu yang saya sebut di sini tuan-tuan, niat. Dia nak pergi tapi sakitnya menghalang dia. Ada sahabat Nabi yang duduk di Madinah, dia memang nak ikut Nabi sungguh, tapi disebabkan dia sakit, dia tak dapat ikut Nabi. Bersama dengan Nabi berjuang di bumi Tabuk. Jadi disebabkan mereka sakit itulah, mereka tetap juga dapat pahala sekalipun mereka tak pergi. Sebab kalau tak sakit memang mereka pergi. Sebab tu dalam hadis Nabi ada sebutkan, siapa yang biasa melakukan kebaikan, biasa melakukan kebaikan, masa dia sihat, masa dia tak musafir, ni sebut dalam hadis Nabi, dia selalu main masjid, dia selalu mengaji, dia selalu buat macam-macam ibadah. Tiba-tiba dia sakit. Apa Nabi sebut? Kutibat lahu muqiman sahihan. Dia dapat pahala macam mana orang mukim dan orang yang sihat. Sama juga selalu kalau duduk di sini, dia tak pergi merantau mana-mana, dia main masjid berjemaah, dia main mengaji. Katakanlah ada hari tu dia musafir pergi Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur tak sempat nak berjemaah, semayang pun dekat jalan ya. Sekali pun dia tak ada di sini, dia musafir, tapi di sisi Allah ditulis dia main mengaji, dia main berjemaah. Sebab tu tuan-tuan, masa kita sihat buat ibadah. Sebab dah tua nanti kita tak tahu. Ramai je kita jumpa tuan-tuan, masa muda dia main masjid, bila dah tua dia kena stroke. Yang selalu saya jumpa, dia kena stroke, tak boleh dah nak pergi masjid, tak boleh dah nak pergi surau. Sebelum tu dia boleh pergi masjid, boleh pergi surau. Tuan-tuan, katakanlah dia kena stroke umur 60, dah tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Padahal sebelum tu memang muka dia ada di masjid, muka dia main mengaji. Dia kena stroke umur 60, umur 70 meninggal macam tu. Selama 10 tahun tu semayang dia ditulis semayang berjemaah. Tetap ditulis 10 tahun tu dia semayang berjemaah. Selama 10 tahun tu ditulis dia main mengaji. Sekali pun dia tak main mengaji. Pasal apa? Dia memang selalu main, cuma dia sakit dia tak boleh main. Sebab tu jangan tunggu sakit. Sihat-sihat ni tuan-tuan, sihat-sihat ni buat. Ada setengah orang duk main masjid selalu, main surau selalu, bila dah tua lutut sakit, tangga dah tak boleh naik, ada yang mata tak nampak, tak boleh dah nak bawa kereta motor, tak boleh, mata dah tak nampak, ada lutut sakit.
Tapi kalau masa muda tu dah berpuluh tahun dia buat ibadah tu, disebabkan sakit dia tak boleh buat, tetap ditulis pahala dia yang sempurna. Sama tuan-tuan, sembahyang berdiri kan, sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni dia rukun dia jadi 12. Sembahyang wajib 13. Sebab sembahyang sunat kita tahu dia boleh duduk kan. Dia tak wajib diri sembahyang sunat. Boleh tak tuan-tuan sembahyang duduk? Boleh. Sembahyang duduk sunat. Tapi rugi je. Pahala jadi separuh. Sembahyang berdiri pahala sempurna, sembahyang duduk dia jadi separuh. Boleh sembahyang duduk, sembahyang sunat. Dia bukan satu rukun untuk sembahyang sunat lah. Malah tuan-tuan boleh sembahyang sunat dalam kereta, tahu kan? Dalam kereta dia sembahyang sunat ni dia ikut apa? Kaduruk atas kenderaan haitsu tawajjahat. Di mana saja kenderaan tu berjalan, kita boleh solat. Sembahyang sunat, sembahyang wajib tak boleh. Sembahyang sunat kalau dalam kenderaan boleh kiblat dia di mana saja. Di mana saja dia menghadap, di situlah kiblat. Tapi kena ada wuduk, semua kena ada lah. Di mana arah dia, di situlah arah sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu tak boleh. Kecuali kita tak boleh turun lah, tak kapal terbang dan sebagainya, boleh lah. Tak apa tuan-tuan. Jadi kalau kita dah selalu buat, tiba-tiba sakit kita tak boleh buat, duduk hospital, terlantak lama, pahala tu berjalan macam biasa. Ini dalil dia tuan-tuan. Sahabat Nabi yang tak boleh pergi perang tapi tetap dapat pahala. Antara dia tuan-tuan siapa? Muhammad bin Maslamah tak boleh pergi. Sayyidina Ali tak boleh pergi juga. Sayyidina Ali dalam peperangan ni Nabi tak bagi dia pergi. Nabi suruh dia duduk di Madinah. Pasal apa? Pasal jaga apa? Ahli keluarga Nabi dan isteri Nabi daripada diganggu oleh orang munafik. Muhammad bin Maslamah dilantik menjadi pengganti Nabi di Madinah. Jadi Sayyidina Ali ni dia rasa macam dia pahlawan. Dia rasa macam tak padan lah Nabi pergi perang, dia tak pergi perang. Tu yang bila Nabi pergi perang, dia ikut Nabi 3 kali, dia merayu kat Nabi, dia nak pergi perang juga. Takkanlah Nabi pergi perang tinggal dia dengan anak-anak, dengan orang perempuan. Tapi Nabi bujuk dia, dia tak boleh pergi. Pasal apa? Nabi bagi tugasan lain. Dia kena duduk di Madinah, jaga apa? Ahli keluarga Nabi daripada diganggu oleh orang munafik. Baik, kemudian hadis riwayat Imam Bukhari daripada Anas. Dalam hadis ni disebut raja'na min ghazwah Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebut waktu ni pulang daripada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni Nabi duduk lebih kurang 50 hari. 50 hari. Perjalanan daripada Madinah nak sampai ke Tabuk tu 15 hari jauh, sebab dia di Syria. Perjalanan tu 15 hari nak sampai. Balik pun 15 hari. Maknanya dia 30 hari perjalanan dia. Kemudian duduk di Tabuk 20 hari. Sebab bila sampai di Tabuk, Rom jadi takut. Inilah kekuatan umat Islam. Dia ada dipanggil mahabah. Musuh jadi takut pada orang Islam, tak berani nak lawan. Tapi akhir zaman ni Nabi dah sebut kan. Nabi dah sebut lama dah. Dalam hadis 40 akhir zaman kita tengok umat Islam ramai. Umat Islam sekarang ni tuan-tuan dah ada 2 bilion lebih dah. Tapi kita tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Kita tengok saja bagaimana umat Islam di Palestin dibunuh dan dibom. Kan Nabi sebut lama dah, umat Islam ramai. Umat akhir zaman seluruh umat akan datang apa? Lanyak umat Islam seperti mana orang lanyak makanan. Dia ada sebut dalam hadis 40 hadis akhir zaman kan. Semua umat Islam di India dibunuh, di China dibunuh, di China dibunuh, di India dibunuh, di Syria dibunuh, seluruh dunia tuan-tuan umat Islam dibunuh. Kalau tuan-tuan baca yang Uyghur yang di China tu kan, yang mati tuan-tuan tahu sampai hari ni, start daripada China ambil dalam 1948 dia ambil, 1948 dia rampas sampai hari ni, yang dah terbunuh 60 juta. 60 juta. Lagi hebat daripada kalau campur semua umat Islam yang dibunuh di seluruh dunia ni, tak sama tuan-tuan dengan jumlah Uyghur yang dibunuh di China. 60 juta yang dibunuh. Masjid yang dimusnahkan dah 300,000. Banyak tuan-tuan. Pada 1952 dia bunuh 120,000, kebanyakannya ulama. China bunuh 120,000 1952. 120,000 kebanyakan ulama-ulama Uyghur lah, dia suku Uyghur. Banyak dah tafiz masjid yang telah dimusnahkan. Lah ni banyak masjid telah ditutup. Kubur-kubur dimusnahkan habis sebab dia nak habiskan langsung. Ciri-ciri Islam yang ada di situlah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya bagaimana Nabi sebut tu betul. Itu sahabat Nabi tanya, adakah kita sikit?
Umat Islam sikit, Nabi kata bal antum yauma idzin katsir, kamu bahkan pada hari itu sangat ramai. Macam kita sekarang 2 bilion. Sahabat Nabi berapa ramai yang boleh menguasai, mengalahkan Rom ni? Sahabat Nabi ada 114,000 ya. Kita 2 bilion tuan-tuan. Di Malaysia saja umat Islam berapa? 14 juta ke 17 juta? 17 juta ramai tu. Ramai pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi 114,000 Tapi kenapa sahabat Nabi sangat kuat? Sebab sahabat Nabi dia mengamalkan Islam. Bila kita tinggal Islam tuan-tuan, kita akan jadi lemah. Kita mulia kerana Islam, kuat kerana Islam. Baik, sebab bukan kuat kerana harta, bukan kuat kerana apa? Kerana ada pangkat kekayaan. Kalau tuan-tuan berjalan kat dunia ni tuan-tuan nak tengok negara yang paling mewah, paling kaya kat mana? Paling mewah, paling kaya. Bukan Eropah, bukan Rusia, bukan China. Nak tengok negara orang buang duit, orang tak tahu buat apa duit tu. Bukan Amerika, bukan China, bukan Rusia, bukan Eropah. Dubai tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sana. Sanalah negara yang paling mewah dan paling kaya sekali. Saya pernah sampai di Qatar, saya belajar kursus bahasa sekejap. Qatar tu tak jauh lah dengan Dubai. Sampai dekat airport dia ada mesin apa? Mesin kita apa? Mesin gedegang. Budak-budak panggil mesin ayak tu. Buh duit jatuh apa? Jatuh ni gedegang gitu. Depa bukan gedegang apa? Depa mah. Mesin depa tu mah. Masuk kat kredit, ada mah. Nak jongkong-jongkong keluar. Cuba tuan-tuan buat buh kat masjid ni. Saya tuan-tuan buh hari ni hilang aku orang angkut habis tuan-tuan. Dia ada mesin tu. Bubuh kat kredit boleh pilih nak berapa gram. 10 gram, 1 gram. Kaya tuan, kaya sungguh. Saya duduk di Qatar tu, saya tengok orang Qatar ni, saya ambil kerja biasa, 4 guard kerja guard saja. 15,000. Jadi cikgu kat Malaysia ni pencen tak sampai 15. DJ 54. Dah kot 10 kot 11. Dia lah. Takat tu lah kot DJ 54. Dia apa guard saja 15,000. Guard 15,000. Dan duit depa sekarang jauh lebih besar daripada kita. Masa saya pergi mengaji dulu 2011. 2010 saya pergi. Masa 2010 duit Malaysia besar sikit. Duit depa RM1, duit kita 85 sen. Sekarang ni duit depa memang tinggal kita jauh 15,000 tuan-tuan. Orang kereta di sana tak ada cukai. Murah tuan-tuan. Semua kereta tak ada cukai. Dan kita tahulah kereta apa? Kita di Malaysia sebab nak jaga kereta tempatan. Itu kena letak cukai. Sebab tuan-tuan bayangkan kalau kereta tu 150,000, maknanya kereta harga dia dalam 70-60,000 ya. 70-60,000. Jadi di sana tak ada cukai. Orang kata kalau kereta rosak tuan-tuan, dia bukan pergi repair, dia pergi beli lain. Sungguh. Kereta rosak, dia tak tepi jalan, dia pergi beli lain. Kaya tuan-tuan. Masa saya duduk tu adalah keluarga angkat. Saya tengok kereta dia pun semua hebat-hebat. Porsche Cayenne, Hummer. Saya dengar Hummer. Bukan Hammer meretun. Hummer tuan-tuan. Kereta tembok pun tak loot. Kereta tu asalnya tentera Amerika guna. Dia buat jual. Saya pernah tengok sekali saja di Malaysia. Di Bangsar. Bangsar banyak orang Melayu kaya kan. Saya pernah tengok sekali di Bangsar. Lepas tu saya tak pernah tengok lah. Porsche Cayenne pun saya tak pernah tengok. Pernah tengok sekali dua. Sana kereta tu biasa tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Dubai, tuan-tuan pergi Emirat Arab Bersatu, tuan-tuan boleh tengok bagaimana dia letak padang pasir tu. Kereta mewah banyak elok lagi. Rosak sikit-sikit dia beli lain. Kaya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok TikTok dia macam mana. Kaya, duit penuh rumah. Boleh lempak-lempak macam tu je. Pasal apa? Rakyat sikit, hasil bumi terlalu banyak. Minyak terlalu banyak, rakyat sikit. Adakah umat Islam jadi mulia tuan-tuan? Tak. Umat Islam mulia kerana Islam. Ingat kata-kata Sayyidina Umar tuan-tuan. Kata-kata Sayyidina Umar tu rakyat Palestin selalu sebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada satu hadis tuan-tuan. Dia dalam bab yang sama. Dalam ni Nabi sebut inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzur. Makna dia sama, sesungguhnya ada beberapa golongan Nabi sebut di Madinah, tidaklah kita melalui satu lembah, satu perkampungan, melainkan mereka bersama kita mendapat pahala. Habasuhumul uzur, tapi mereka ada keuzuran. Jadi tengah sihat tuan-tuan, buat baik sungguh-sungguh, buat ibadah banyak-banyak supaya kita sakit ibadah tu berjalan macam biasa. Baik tuan-tuan, saya tutup tuan-tuan.
kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar tuan-tuan, ketika mana bebaskan Baitul Maqdis daripada zaman Sayyidina Umar, daripada orang Kristian. Orang Kristian ni dia tak mau serahkan kunci tu, sebab dalam kitab dia pun ada sebut orang yang ambil kunci itu macam mana ciri dia. Maka saya Khalid Al-Walid, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Jarrah hantar surat pada Sayyidina Umar suruh datang ke Palestin ambil kunci Baitul Maqdis, sebab dia pun tak mau serah. Maka Sayyidina Umar pun datang. Tak apa, saya ringkas cerita. Masa Sayyidina Umar datang, naik apa? Naik keldai dengan baju Sayyidina Umar tampung tak kurang apa? Tak kurang 10. Sayyidina Umar baju dia koyak. Dia tak suruh bini dia tampai sendiri. Dia khalifah tu, Amirul Mukminin. Dia tampai sendiri dan tampai dia tak kurang 10. Lebih 10 tampai. Sayyidina Umar dia mai daripada Madinah dengan hamba dia, dengan pembantu dia, naik keldai. Dia selang-seli. Ketika Sayyidina Umar duduk atas tu, dia punya hamba tarik, dia punya pembantu tarik. Adalah masa dia, jangka masa dia. Sayyidina Umar baca Quran, dalam habis baca Quran tu, hamba dia pembantu dia pula naik, Sayyidina Umar pula tarik. Masa sampai di depan Baitul Maqdis tu, masa Sayyidina Umar tarik. Khalifah yang tarik keldai tu, pembantu dia duduk di atas. Terkejut orang tengok, yang mana satu khalifah. Ingatkan yang duduk kat atas tu, rupanya khalifah yang tarik dengan baju bertampung tak kurang 10. Tuan-tuan, ketika ni lah orang Kristian kata apa? Memang dalam kitab kami sebut orang yang ni yang akan ambil daripada kami. Orang macam ni. Kemudian masa sahabat Nabi Bilal, Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Jarrah tengok Sayyidina Umar dengan baju yang lusuh, dengan tampai tak kurang 10, mereka rasa malu. Sebab ni program yang besar ni. Ni majlis yang cukup besar, majlis grand ni. Penyerahan kunci Baitul Maqdis yang telah dipegang oleh Kristian dah ribuan tahun mereka pegang. Sekarang nak ambil balik ke tangan umat Islam. Ini satu program yang cukup besar-besaran. Dengan apa? Orang Rom ni, orang Kristian dengan pakaian kebesaran, dengan hebat. Sahabat Nabi semua pakai cantik-cantik. Sayyidina Umar main dengan baju yang tampai tak kurang 10. Sampai tuan-tuan, sahabat Nabi bisik kat Sayyidina Umar, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, kalau boleh pakai baju elok sikit." Pasti buruk sangat. Pakai elok sikit. Ni Rom semua pakai lawa-lawa. Sahabat Nabi Sayyidina Umar tengok sahabat dia yang lain. Tengok Bilal pakai cantik, Khalid pakai cantik, Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Jarrah pakai cantik. Sayyidina Umar tengok. Kemudian Sayyidina Umar sebut satu perkataan yang rakyat Palestin selalu sebut. Perkataan ni sampai hari ni tuan-tuan patutnya umat Islam ingat. Apa perkataan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah satu kaum, satu golongan yang Allah muliakan kita kerana Islam. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan nak mewah, tuan-tuan pergi Dubai, tuan-tuan takkan jumpa mana-mana dunia yang mewah macam tu. Tuan-tuan nak cari bangunan paling tinggi kat mana? Kat mana? Dubai kan? Betul tak? Burj Khalifa kan, 868 tinggi dia. Sekarang ni ada lagi satu nak naik di Arab Saudi nama dia Kingdom Tower. Tinggi dia 108 meter, 1008 meter. 1 kilometer tinggi dia. Tu Arab Saudi. Pasti apa dia boleh buat bangunan tinggi-tinggi? Kenapa China tak boleh buat, Eropah tak boleh buat? Tuan-tuan, sebab Arab Saudi, Dubai ni duit terlalu banyak, tak tahu nak buat apa. Duit banyak sangat, tak tahu buat apa. Buat bangunan. Tu buat bangunan tinggi. Ni Arab Saudi nak buat lagi tinggi. Nanti ada lagi satu yang lagi tinggi ni. Saya nak kata lagi satu nak naik. Tuan-tuan, nak Sayyidina Umar kata kita mulia kerana Islam, bukan kerana ada bangunan tinggi. Bukan kerana apa kita paling kaya, harta banyak, mewah-mewah. Duit banyak, tak. Mulia umat Islam kerana apa? Kerana Islam. Walamma nabtaghil 'izzah ghaira ma 'azzana Allah adzallana Allah. Bila umat Islam cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan dia, adzallana Allah. Allah jadikan umat Islam hina di mata dunia. Hina. Umat Islam ramai 2 bilion, tapi di media umat Islam teroris. Betul tak? Umat Islam penganas, umat Islam jahat, umat Islam macam-macam. Tapi nak kata kaya, kaya ada. Harta ada, lain ada, semua ada. Tapi di mata dunia nampak hina, dan seluruh dunia musuh Islam berani datang apa? Lanya umat Islam. Pasal apa? Dah hilang mahabah. Adalah hadis sebut. Dalam ni tengok, Nabi belum sampai lagi tuan-tuan, Rom lari dah. Dia ada gerun tuan-tuan.
Orang kafir ni dia rasa gerun. Bila nak berhadapan orang Islam dia rasa takut. Tapi akhir zaman bila umat Islam dah abaikan Islam, tinggalkan Islam, Allah Ta'ala hilangkan perasaan tu. Sebab tu kadang-kadang walaupun duduk di negara majoriti umat Islam, kadang-kadang ada je orang yang bukan Islam berani hina umat Islam. Berani hina. Berani keluar kenyataan yang menyentuh hati umat Islam. Dah hilang perasaan gerun tu, tak ada. Daripada mana mulanya? Bila umat Islam mengabaikan Islam. Habis tuan-tuan. Akan datang tuan-tuan kita akan sambung hadis yang kelima. Tadi yang keempat, jadi yang kelima. Kesimpulan yang saya boleh beritahu tuan-tuan, kita duduk sihat ni tuan-tuan, buat baik banyak-banyak. Nanti ujung-ujung mana tahu kan kita sakit stroke ke, Allah Ta'ala yang tahu, terlantar di hospital. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti mana yang kita selalu buat waktu sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana ba'd tafarruqa ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mathula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.